Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurzian binti Badri dari SMK Datuk Haji Hasanoh, Penaga Pulau Pinang. Video pembelajaran kali ini ialah tentang memahami dan mengapresiasi karya sastra untuk tingkatan 1, iaitu tajuk Cerpen Oren. Mari kita belajar sama-sama, jom. Cerpen merupakan akronim yang diambil daripada frasa cerita pendek yang bermaksud cerita rekaan yang berbentuk prosa. Dalam antologi, ku ingin berterima kasih pelajar-pelajar akan mempelajari pelbagai genre karya sastra termasuk cerpen. Cerpen yang pertama dalam antologi ini ialah Cerpen Oren. Bagaimana Oren mendapat namanya? Mari sama-sama kita baca Cerpen Oren halaman 33 hingga 40. Bagaimana pengakhiran cerita ini? Adakah gembira ataupun sebaliknya? Baik, Cerpen Oren menekankan kepentingan nilai kasih sayang bukan sahaja sesama manusia, malahan terhadap haiwan dan alam. Bagi sesi pembelajaran kali ini, cikgu telah menetapkan beberapa objektif, iaitu yang pertama, pelajar dapat menyatakan 5 peristiwa penting bagi melengkapkan sinopsis cerpen yang dibaca. Seterusnya, yang kedua, pelajar dapat menyatakan tema cerpen dengan tepat dan dapat menyenaraikan 2 persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerpen ini. Seterusnya, para pelajar digalakkan mencatat kosakata yang kamu temui dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, perkataan mengapresiasi yang bermaksud memberikan penghargaan, mengiktiraf dan menghayati nilai sesuatu karya sastra. Yang kedua, respons bermaksud reaksi. Manakala prosa ialah karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa. Sinopsis bermaksud ringkasan cerita, sama ada novel, drama, cerpen, filem dan sebagainya. Tema pula ialah persoalan utama yang mendasari sesuatu karya sastra, manakala persoalan ialah perkara yang dibincangkan dalam sesuatu karya bagi menyokong tema. Catat ia. Bagi memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pelajar hendak membina sinopsis, mari lihat objek ini. Apakah gambar yang kamu lihat sekarang? Ya, pandai. Ini ialah salah satu daripada 7 keajaiban dunia, iaitu Piramid Agung Khufu yang dibina sebagai makam Firaun Khufu. Apa kaitannya dengan sinopsis? Baik, kita lihat bentuk piramid ini berbentuk 3 segi, jadi kita akan gunakan model piramid ni untuk menerangkan tentang binaan plot yang bermula dengan bahagian permulaan, seterusnya perkembangan cerita sehingga cerita sampai kepada klimaks ataupun puncak cerita, dan akhirnya cerita akan turun kepada bahagian peleraian. Begitu juga dengan sinopsis. Apabila pelajar hendak menulis sinopsis, pastikan ada peristiwa pada bahagian permulaan, diikuti perkembangan, seterusnya peristiwa pada bahagian klimaks dan peleraian. Dalam cerpen Oren, piramidnya berbentuk segitiga begini, yang bermula dengan bahagian permulaan, kemudian perkembangan cerita yang mempunyai unsur imbas kembali, konflik, suspens, akhirnya cerita sampai kepada puncak cerita, iaitu klimaks, dan terus saja sampai kepada peleraian. Baiklah, kita lihat cerpen Oren yang bermula pada halaman 33. Pelajar boleh lihat pada dalam kotak yang berwarna merah, iaitu pada perenggan 1. Inilah bahagian permulaan untuk cerpen Oren. Jadi pelajar perlu olah ayat sendiri. Jika pelajar baca perenggan 1, pelajar boleh lihat Oren sudah hilang selama 4 hari. Ayah dan ahli keluarganya tercari-cari Oren, dan ayah berasa risau akan keadaan Oren dan tertanya-tanya tentang punca kehilangan Oren.
Selain itu, semasa membaca cerpen, pelajar boleh mengesan beberapa nilai. Yang pertama, kita lihat frasa kucing itu, iaitu merujuk kelabu yang dipungut sewaktu ayah pulang dari tempat kerja. Jadi, peristiwa ini menunjukkan terdapatnya nilai kasih sayang. Beralih ke halaman 34, pelajar boleh membaca dan dapati mungkin punca Oren merajuk dan keluar dari rumah adalah disebabkan dia berasa tersisih atas kehadiran kelabu yang lebih menarik perhatian ayah dan seluruh ahli keluarga. Jadi di sini Oren kurang kasih sayang. Pada bahagian perkembangan, ayah teringat peristiwa dia terlanggar dan menyebabkan kematian seekor kucing, iaitu ibu Oren. Disebabkan rasa tanggungjawabnya untuk menebus kesalahannya terhadap ibu Oren, ayah telah membawa Oren pulang ke rumahnya. Tindakan ayah ini telah menimbulkan rasa hairan isteri dan anak-anaknya kerana sebelum ini ayah tidak berminat untuk memelihara kucing. Masih lagi dalam perkembangan cerita, ayah teringat peristiwa dia menemukan kelabu semasa dia sedang menuju ke parkir kereta lalu membawa kucing itu pulang. Namun, Oren dipinggirkan oleh ayah setelah ayah memiliki kelabu. Pada halaman ini juga kita dapati terdapatnya peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang, iaitu ayah berjanji untuk memelihara Oren seperti anaknya sendiri. Sebelum cerita sampai kepada klimaks, ayah telah bermimpi bahawa Oren telah pulang ke rumah. Tetapi kita dapati pada bahagian klimaks, Anis telah menemukan mayat Oren di celah pokok tua yang tumbang di taman permainan. Dan akhir klimaks terus kepada peristiwa peleraian, iaitu ayah berasa sedih dan menangisi kematian Oren. Untuk menguji pemahaman pelajar tentang sinopsis yang kita bincangkan tadi, cikgu mahu pelajar menyusun peristiwa-peristiwa ini mengikut urutan yang betul daripada peristiwa permulaan hinggalah bahagian peleraian cerita. Sebelum cikgu teruskan dengan fokus pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu tema dan persoalan, kita bincangkan semula nilai-nilai yang boleh kita ambil daripada cerpen Oren. Antaranya nilai kasih sayang, bertanggungjawab, keprihatinan, kesopanan, kebersihan dan kebijaksanaan. Jadi nilai kasih sayang kita boleh nampak melalui peristiwa ayah mengambil Oren dan dibawa pulang setelah ibu Oren mati dilanggar oleh ayah. Jadi di sini menunjukkan peristiwa terdapatnya nilai kasih sayang. Seterusnya, nilai yang kedua ialah nilai bertanggungjawab. Melalui peristiwa ayah bertanggungjawab memelihara Oren selepas kematian ibu Oren. Seterusnya, nilai keprihatinan dapat juga kita lihat melalui peristiwa ayah membawa pulang kelabu untuk dijadikan kawan Oren di rumah. Seterusnya, kita lihat nilai yang keempat, iaitu terdapat juga nilai kesopanan dalam cerpen ini, iaitu contohnya Oren pandai menjaga sikapnya di rumah ayah. Seterusnya, nilai kebersihan. Apabila Oren dilihat pandai menjaga kebersihan dirinya dan dia tidak membuang najisnya di dalam rumah. Dan akhir sekali, nilai kebijaksanaan, kita boleh lihat sikap kelabu yang bijak menarik perhatian ayah dan ahli keluarganya berbanding Oren. Baiklah pelajar, petua bagi menentukan tema ialah kita lihat nilai yang paling dominan, yang paling menyerlah dalam sesebuah karya sastra. Jadi dalam cerpen Oren, nilai yang paling menonjol ialah nilai kasih sayang. Bagaimana kita hendak menjadikannya tema? Tema sebenarnya kita perlu nyatakan dalam bentuk frasa. Cuba pelajar letakkan
perkataan lain bagi melengkapkan frasa ini untuk menjadikannya tema cerpen oren. Jika pelajar cakna dan membaca bahagian pengenalan cerpen pada halaman 31, pelajar akan jumpa bahawa cerpen ini menekankan kepentingan nilai kasih sayang, bukan sahaja sesama manusia, malahan terhadap haiwan dan alam. Jadi, tema cerpen ini ialah kepentingan kasih sayang sesama makhluk Tuhan. Selain tema, terdapat juga persoalan-persoalan lain. Jadi, persoalan boleh lebih daripada satu, tetapi tema perlu satu saja. Baik daripada nilai bertanggungjawab, pelajar boleh bina persoalan yang berbentuk frasa. Okey, apakah jawapan untuk persoalan ini? Baik, kita boleh lihat dalam cerpen oren terdapat juga persoalan sikap tanggungjawab untuk menebus kesalahan diri. Mari cuba membina persoalan untuk nilai keprihatinan. Apakah persoalan yang boleh pelajar nyatakan? Ya, pandai, iaitu persoalan kedua ialah persoalan keprihatinan sesama makhluk Tuhan. Ya, sudah pasti kamu ada latihan. Yang pertama, tulis satu perenggan sinopsis cerpen oren. Kamu boleh merujuk slide yang terdapat peristiwa-peristiwa yang cikgu nyatakan tadi secara tidak tersusun. Jadi, kamu perlu pastikan urutan peristiwa yang betul daripada permulaan hinggalah peleraian. Kemudian tulis sinopsis dalam satu perenggan. Yang kedua, kamu perlu menyenaraikan satu tema beserta contoh dan dua persoalan juga beserta contoh daripada cerpen oren. Buat dalam buku Komsas. Okey. Baiklah, cikgu harap para pelajar sudah dapat mengetahui secara jelas bagaimana hendak menulis sinopsis dan mencari tema dan juga persoalan yang terdapat dalam cerpen ataupun bahan sastra yang dikaji. Okey, semoga kita dapat bertemu lagi selepas ini dalam video yang akan datang. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Zihan.